Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 8, iaitu terdiri daripada saya, Afiq Fikri bin Mohamed, sahabat saya, Harunisa binti Hussein dan Ahmad Yasir bin Mustafa Bakri. Okey, untuk kumpulan kami iaitu kumpulan 8 akan berkongsi mengenai kaedah penyelidikan kajian tindakan ataupun action research. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, okey, untuk perkongsian kami kali ini, kami akan tekankan kepada 3 aspek. Yang pertama, pengenalan kajian tindakan, iaitu daripada aspek definisi dan proses. Yang kedua, ciri-ciri reka bentuk kajian tindakan. Yang ketiga adalah metodologi kajian tindakan yang terdiri daripada penulisan objektif, teknik persampalan, instrumen dan analisis data. Okey, dalam perkongsian kami ini, kami menggunakan artikel di mana tajuk artikel kami adalah The Effect of Mathematics Instruction Integrated with Social Issue on Problem Posing Skill. Okey, di mana artikel ini kami telah menggunakan carian Scopus, di mana kami menggunakan kata kunci problem posing and maths. Okey, di mana petikan ini dia memberitahu dengan lebih lanjut itu problem posing skill. Okey, untuk pengetahuan semua, problem posing skill ni adalah kemahiran penjanaan masalah. Di mana sebelum ini kita lihat kepada problem solving, iaitu menyelesaikan masalah, tetapi kali ini iaitu kemahiran penjanaan masalah. Kalau di dalam silibus, dia ada dalam matematik tahap 1, okay, di mana murid perlu mereka cerita berdasarkan ayat matematik. Sebagai contoh, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, so murid perlu membuat satu cerita, di mana sebagai contohlah ada sebiji apple dan ada sebiji oren. Jumlah apple dan oren ialah 2. Okay, so untuk kajian tindakan ini kami menggunakan artikel ini. Okay, sebelum itu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu kajian tindakan. Okay, menurut buku manual kajian tindakan edisi ketiga EPRD yang diterbitkan pada 2008, kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inquiry refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta, iaitu pengawal pendidikan, guru atau pendidik sebagai penyelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanakan tindakan praktik intervensi bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat refleksi, merancang, melaksana dan memerhati. Okey, proses kajian tindakan melibatkan gelong, di mana kita lihat daripada gambar tersebut, di mana terdapat 2 gelong. Sebenarnya kita buat mengikut gelong yang pertama, jika ada lagi masalah, gelong yang kedua, jika ada masalah, gelong yang ketiga. Di mana setiap gelong ini mempunyai 4 kemahiran. Okey, yang pertama iaitu mereflect, okey, lihat dalam situasi kelas, dalam apa masalah. Mereflect ini mungkin kita boleh menggunakan tinjauan awal. Okay, yang kedua adalah merancang, yang ketiga adalah bertindak dan yang keempat adalah memerhati. Okey, kita lihat dengan lebih lanjut mengenai ciri-ciri reka bentuk kajian tindakan. Okey, menurut buku yang ditulis oleh John Creswell dan kawannya, iaitu buku yang bertajuk Educational Research, Planning, Conducting, Evaluating Quantitative and Qualitative Research edisi yang ke-6. Okey, dia menggariskan 6 ciri-ciri reka bentuk kajian tindakan. Okey, di mana yang pertama
kajian tindakan ini adalah fokus kepada praktikal, di mana kajian tindakan ini lebih untuk menyelesaikan masalah sebenar dalam pendidikan. Okey, kita lihat bagaimana guru ataupun pendidik cuba menyelesaikan apa masalah yang dihadapi di dalam kelas sewaktu dia mengajar ataupun rakan yang lain mengajar. Okey, ciri yang kedua adalah amalan penyelidik bagi pendidik. Okey, bagi seorang pendidik termasuk guru ataupun pendidik yang lain, kajian tindakan adalah amalan penyelidik. Kenapa? Sebab dia lebih kepada refleksikan diri sebenarnya. Okey, dia terlibat sendiri dalam kajian tindakan. Okey, yang ketiga adalah kolaborasi. Bermaksud kerjasama di antara guru sendiri ataupun dengan bersama rakan guru ataupun dengan individu di dalam kelas ataupun dalam sekolah ataupun komuniti luar. Okey, di mana guru menjalankan kajian tindakan berkolaborasi bersama dengan yang lain. Okey, dia bukan saja dapat membantu kajian tindakannya tetapi dia dapat mempraktis bersama rakan yang lain. Okey, yang keempat cirinya adalah proses dinamik ataupun proses yang berterusan, di mana proses kajian tindakan yang seperti mana kita lihat tadi, dia berbentuk gegelung, di mana kita cuba buat satu pusingan gelung yang pertama. Okey, dan kita cuba buat rumusan dari refleksi. Jika ada lagi masalah, kita akan cuba ke gelung yang kedua. Tetapi jika permasalah dah selesai, mungkin kita boleh membuat rumusan terus. Okey. Ciri yang kelima ialah perancangan tindakan. Okey, di mana kajian tindakan ini kita mesti mempunyai satu pelan ataupun satu rancangan. Okey, di mana perancangan ini adalah yang formal, di mana dia mempunyai step-step yang tersendiri. Okey, dan yang terakhir cirinya adalah perkongsian kajian, di mana kajian tindakan ini selain daripada kita membuat kajian, kita juga boleh berkongsi, di mana hasil dapatan ini kita boleh berkongsi kepada yang lain. Dalam mungkin ada terdapat pelbagai cara untuk berkongsi kajian ini, mungkin diterbitkan dalam bentuk artikel ataupun buku. Okey, sebagai contoh di mana dalam artikel ini, okey, kita dapat lihat sendiri ada penerangan yang diberi, di mana pendekatan, okey, kita dapat lihat action research is approach to practitioner is on his, her own or with a researcher in the research process. Aim to understand and solve the problem of application process or present problem before the application. Okay, kita juga boleh lihat di mana petakan ini juga menyatakan usually relate to education research about social justice. Okay, dan kita juga boleh lihat di mana dalam artikel ini prosesnya melibatkan beberapa langkah iaitu action plans for a circle, iaitu setiap gegelung, were prepared, implemented, reflected, evaluated, and the result reached at the end, the evaluation process were reflected within the next action plan. Di mana kita lihat gegelung yang pertama, jika kita ada masalah ataupun perlu dibaiki, kita mungkin boleh buat gegelung yang kedua. Kita teruskan dengan metodologi bersama sahabat saya. Terima kasih Cikgu Afiq. Okay, saya akan teruskan bahagian metodologi. Bahagian metodologi terbagi pada 4 iaitu penulisan objektif, teknik persampalan, instrumen dan juga analisis data. Okey, menurut KM Chemnitz 1986 terdapat 2 tujuan utama pelaksanaan sesuatu kajian tindakan. Yang pertama adalah menambah baik. Menambah baik ini merujuk kepada penambahbaikan dalam 3 peringkat iaitu amalan, kefahaman dan situasi. Sebagai contoh,
ada seorang guru baru menggantikan guru yang sedia ada dan mendapati bahawa murid kurang minat untuk belajar. Maka dari segi amalan, guru tersebut ingin membuat satu penyelidikan bagi mengatasi situasi ini dan mengembalikan minat belajar. Dari segi kefahaman, guru tersebut ingin mengkaji adakah disebabkan ciri sikap guru tersebut ataupun disebabkan oleh topik yang kurang menarik. Dan juga penambahbaikan dari segi situasi, guru tersebut menggunakan pendekatan baru dalam pengajaran di mana mungkin dia memasukkan pengajaran berdasarkan projek untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menarik agar dapat menarik minat pelajar. Okey, yang kedua adalah melibatkan di mana merujuk kepada pelibatan pengamal yang mengamalkan sesuatu bidang. Okey, peranan pengkaji iaitu peranan pengamal tadi ada 3. Okey, yang pertama adalah active participant observer di mana pengkaji terlibat sepenuhnya dengan para peserta. Yang kedua adalah privileged active observer di mana pengkaji terlibat aktif seperti mengendalikan sesi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah passive observer di mana tiada interaksi dengan peserta. Dan menurut Creswell and Gutman 2019 ada 2 peranan pengkaji yang menghasilkan kajian tindakan yang berkualiti tinggi iaitu active participant observer dan juga privileged active observer. Okey, daripada petikan artikel yang telah kumpulan kami pilih, daripada peranan pengkaji di sini jelas mengatakan bahawa pengkaji bertindak sebagai instruktor dan juga guru bertindak sebagai pemerhati luar. Maka kita boleh simpulkan bahawa kajian tindakan ini berkualiti tinggi kerana menggunakan peranan sebagai privileged active observer. Okey, objektif kajian tindakan menurut buku manual kajian tindakan edisi ketiga KPM. Kajian tindakan adalah memperbaiki amalan pengajaran, memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran dan memperbaiki situasi di mana pengajaran dijalankan. Okey, berdasarkan petikan artikel yang telah kami pilih, di dalam abstrak menyatakan bahawa objektif kajian adalah untuk mengkaji kesan pengajaran matematik yang disepadukan dengan isu sosial ke atas membangunkan kemahiran penjanaan masalah pelajar grade 7 sekolah menengah di mana independent variable adalah pengajaran matematik yang disepadukan dengan isu sosial dan juga dependent variable adalah kemahiran penjanaan masalah. Okey, teknik persampalan sebagai guru yang mereka bentuk kajian tindakan. Maka bilik darjah adalah sampel. Ia merujuk kepada persampalan bukan kebarangkalian di mana sampel adalah daripada populasi yang telah dikenal pasti. Menurut Duke 2006, istilah ini merujuk pada idea di mana pengkaji berasa selesa dengan sampel tersebut. Contohnya kelas di sekolah. Okey, ada 3 jenis persampalan bukan kebarangkalian iaitu persampalan mudah, persampalan bola salji dan juga persampalan bertujuan. Okey, persampalan mudah ni biasanya diambil daripada temu bual. Okey, daripada temu bual dia ambil saja mana-mana responden, mana-mana subjek yang dekat dengan dia yang mudah untuk diambil, itu adalah persampalan mudah. Dan persampalan mudah ni hampir tiada nilai kerana mungkin akan ada bias dalam sampel itu. Okey, persampalan bola salji ni adalah dalam isu-isu yang sensitif di mana untuk mendapatkan subjek tu sukar dan tiada maklumat, maka apa yang pengkaji buat, dia ambil sebilangan kecil sampel dan dia bertanya pada sampel itu untuk mencadangkan sampel-sampel lain yang mempunyai ciri-ciri yang dikehendaki. Itu adalah persampalan snowballing sampling. Dan persampalan bertujuan adalah di mana pengkaji menggunakan pertimbangan sendiri untuk memilih responden mengikut tujuan dia. Itu adalah opportunity sampling. Okay, next. Okay, daripada petikan artikel jelas menyatakan bahawa pengkaji menggunakan purposeful sampling. Okay, di mana pengkaji menggunakan murid grade 7 yang mempelajari subjek matematik di sebuah sekolah di kawasan yang mempunyai status sosioekonomi yang sederhana. Okay, next. Okay, sebagai guru adalah sangat penting untuk kita menganggap keputusan kajian tindakan yang dilaksanakan
tidak menggambarkan sikap semua murid kerana ada perbezaan dari segi sosioekonomi, persekitaran dan juga budaya. Maka pengkaji perlu menyatakan kepada pembaca bahawa teknik persempelan yang digunakan mempunyai limitasi dan kesahan dapatan kajian difahami sepenuhnya. Okey, terima kasih. Saya serahkan pada rakan tugas saya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Hairunisa. Baik, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami berkenaan dengan metodologi kajian. Okey, untuk kajian tindakan, pendekatan kualitatif, kuantitatif dan juga campuran boleh digunakan. Cuma menurut Creswell dan juga Gatterman 2019, kualiti pendidikan kajian tindakan yang tinggi adalah apabila menggunakan pendekatan campuran. Jadi kalau kita rujuk kepada artikel yang telah kami pilih, pengkaji telah menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan juga kuantitatif, yang mana data kuantitatif digunakan untuk menentukan keadaan semasa dan memerhati perubahan yang berlaku sepanjang proses. Manakala kualitatif data digunakan untuk menentukan penyebab perubahan berlaku. Okey, seterusnya untuk teknik pengkumpulan data bagi kajian tindakan, menurut Mills 2018, boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu experiencing, inquiring dan juga examining. Okey, experiencing adalah melalui pemerhatian dan juga nota lapangan, iaitu pengkaji sebagai pemerhati, observer, yang mana telah dihuraikan oleh Cikgu Hairunisa tadi. Boleh dibagi kepada 3, iaitu participant observation, privileged active observer dan juga passive observer. Okey, untuk inquiring, iaitu apabila penyelidik bertanya. Data boleh didapatkan melalui temu bual, iaitu tidak berstruktur ataupun berstruktur. Seterusnya menggunakan soal selidik, ujian sikap menggunakan skala Likert ataupun semantic differential, ataupun ujian. Yang mana ujian ni boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu ujian pencapaian, ujian kecerdasan dan juga ujian bakat. Okay, seterusnya untuk examining, iaitu menggunakan dan membuat rekod daripada bahan yang dikumpulkan seperti dokumen, jurnal, peta, audio dan juga video, artifak dan juga nota lapangan. Okay, jadi kita rujuk kepada artikel yang telah kami pilih. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, penyelidik telah menggunakan pendekatan campuran kualitatif dan juga kuantitatif, yang mana untuk data kualitatif dikumpulkan menggunakan temu bual separa berstruktur, manakala kuantitatif data dikumpulkan menggunakan problem posing skill test. Okay, dekat sini perinciannya, untuk temu bual separa berstruktur digunakan untuk menentukan pandangan murid terhadap kemahiran problem posing. Okay, seterusnya untuk problem posing skill test, pengkaji menggunakan open-ended question dan juga rubrik untuk menentukan, untuk menilai ujian. Okey, seterusnya kita akan tengok bahagian instrumen, iaitu kita akan fokus kepada kesahan, kebolehpercayaan dan kebolehgunaan. Okay, di dalam artikel yang telah kami pilih, untuk mendapatkan data kualitatif dan kuantitatif, pengkaji telah menggunakan problem posing skill test, yang mana untuk problem posing skill test, 4 pakar daripada Jabatan Kurikulum dan Pengajaran dan 2 pakar daripada Jabatan Pendidikan Matematik telah menilai problem posing skill test ini. Dan pilot test telah dijalankan pada tahun 2014 hingga 2015 yang melibatkan 100 orang murid daripada 2 buah sekolah. Dan seterusnya, instrumen ini telah disemak menggunakan Spearman-Brown Reliability Coefficient dan juga the Pearson Coefficient untuk menentukan kesahan instrumen ini. Okay, dan daripada kajian yang telah dibuat, pilot test yang telah dibuat,
didapati problem posisi sekitar ini adalah sah dan boleh dipercayai. Okey, seterusnya untuk temu bual separa berstruktur digunakan untuk menentukan pandangan murid tentang kemahiran problem posing. 7 pakar daripada Jabatan Kurikulum dan juga Pengajaran telah menilai borang temu bual dan beberapa perubahan telah dibuat berdasarkan maklum balas daripada pakar tersebut. Okey, seterusnya untuk analisis data. Untuk analisis data, sama seperti kajian-kajian reka bentuk yang lain, analisis data perlu dibuat berdasarkan instrumen yang digunakan. Jadi untuk artikel yang telah kami pilih, pengkaji telah menggunakan analisis ujian T untuk menganalisis problem posing skill test, yang mana terdapat satu rubrik 5 dimensi dan juga 3 tahap pencapaian digunakan untuk menganalisis problem posing skill test. Okay, dan seterusnya untuk data kualitatif, pengkaji telah menggunakan inductive approach within content analysis, yang mana pengkaji telah menggunakan program NVivo 10 untuk menentukan pattern dan juga tema daripada respon murid. Okay, seterusnya pengkaji kedua iaitu guru kelas terbabit telah bertindak sebagai penyemak rakan sebaya, yang mana pengkaji kedua akan menilai kesahan dan kebolehpercayaan data yang telah diambil oleh pengkaji pertama. Dan 2 pakar telah diminta untuk menentukan kebolehpercayaan hasil daripada keputusan post-test dan juga pre-test. Dan didapati menggunakan Kendall's coefficient of concordance, dia dapati kedua-dua pre-test dan post-test adalah boleh dipercayai untuk menentukan kemahiran problem posing. Okay, dan ini adalah daripada artikel yang kami dapat. Ini adalah contoh jadual yang menggunakan t-test dan juga yang membandingkan mean dan juga standard deviation. Okay, dan ini adalah contoh yang diperoleh daripada program NVivo 10, yang mana program tersebut dia mengkelaskan tema dan juga pattern respon daripada peserta kajian. Okey, dan keputusannya adalah keputusan menunjukkan perbezaan yang signifikan antara markah ujian pra dan ujian pasca pelajar yang memihak kepada ujian pasca. Kan, dan didapati dapatan kualitatif juga menyokong keputusan ini. Okey, jadi ini adalah sedikit pembentangan kami berkenaan dengan kajian tindakan. Okay, dan seterusnya kami buka untuk sebarang pertanyaan. Terima kasih.